نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi pengacara dan merangkap imam kita pada malam ini, Saudara Nazir, saya pun tak berapa kenal Nazir kita, dan tidak kenal lagi kepada Nazir. Saudara Timbalan Nazir, saudara-saudara dan kuasa yang mengurus mentadbir masjid kita ini, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, hadirin hadirat, anak karya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya menjejakkan kaki ke Masjid Sayyidina Ali, Bukit Sentosa 2. Bukit Sentosa 2 Rawang. Apa impression saya? Saya dapat masuk tadi. Impression saya dekat sini orang yang Mesir. Satu orang tuan-tuan, alhamdulillah, berdua putih tunggu saya. Sampai saya turun kereta, saya masuk ke dalam ni nak buang air, dia pun bersama-sama menunggu di situ dan mempersilakan saya masuk ke dewan ini. Saudara-saudara, yang kedua, impression saya ialah mula-mula saya ingat tak ada berapa orang, tapi rasa saya gambit-gambit daripada kambing 3 ekor. Agaknya malam ini Masya Allah terdapat kehadiran di antara program kuliah maghrib yang sebelum ini rasanya jarang saya tinggal kuliah maghrib, jarang sangat. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Tadi tuan-tuan, malam tadi di Masjid Batu Tiga di Shah Alam, nama masjidnya Fastabiqul Khairat. Tuan-tuan boleh dengar lah. Pagi tadi saya meraihkan kuliah duha bersama dengan wanita-wanita dan bilangannya agak besar di Surau Al-Amin, Bandar Tunku Sinon. Petang tadi ada satu program lagi, dan malam ini saya berada di Bukit Sentosa 2, Bukit Beruntung. Alhamdulillah. Impression saya ialah masjid ini saya tanyakan kepada sahabat saya yang saya jumpa, dia kata saya jumpa dia 2015 di Mekah dan di Madinah. Waktu kita buat haji 2015. Maknanya dah 8 tahun yang lalu tuan-tuan buat. Saya tak ingat dia, dia ingat saya. Biasalah tuan-tuan, biasalah gitu. Alhamdulillah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan yang saya kurang raih nampaknya bila saya datang ke sini. Saya minta maaf. Ingatan saya biasanya begitu pendek lah untuk mengenal muka-muka sahabat-sahabat. Sebab satu hari saya berjumpa dengan kurang-kurangnya 1000 orang satu hari. Jadi nak mengenal
nak masuk dalam kotak minda saya ni, tak mampu kotak minda saya nak mampu berbagai-bagai rupa manusia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mata kelabu, ada yang mata coklat, ada yang mata berbagai-bagai rupa ni. Jadi agaknya kekuatan minda saya, my brain cannot accommodate semua sekali itu yang kita pandang. Saya minta maaf. Yang ketiga saya nak sebut tuan-tuan dan puan ni, saya tengok masjid ni bila saya masuk tuan-tuan ni, dia masjid ni kita ada rasa je tu, ada rasa je. Ada masjid yang kita masuk, terutama bila kita bawa ada anak kita di bawah umur 3 tahun macam tu ya. Anak 3 tahun ni yang membimbing dia, yang melingkari dia ialah malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan, ada ulama mengatakan di bawah 6 tahun masih lagi di bawah bimbingan, di bawah kata orang jagaan, macam jadi security guards ya. Macam bodyguards ya, kepada anak-anak yang kecil. Kalau tuan-tuan ada pengalaman masuk di satu surau atau masuk di masjid, anak kita bawa anak kita ni. Ada anak kita tuan-tuan masuk saja di pintu masjid, pintu surau, terus dia ajak kita nak balik. Ada pula anak-anak kita masuk ke pintu surau, masuk kita masjid, terus bagi tahu kita, ayah, boleh tak kita lamakan sedikit-sedikit, saya nak main kat laman nak surau. Saudara, ini adalah rasa saya bila masuk ke bilik ini, ke masjid ini, Masya Allah, saya tengok dengan susunannya, tuan imamnya, ada 4 tuan imam saya dah bagi tahu, dengan tuan Bilalnya, dengan susunan-susunan saya tengok, susunan mejanya, susunan kursinya dan peralatan-peralatannya, Masya Allah, tuan-tuan. Impression saya ialah masjid ini sudah dikendali, sudah diurus dengan sebaik-baiknya, dan insya-Allah dengan urusan yang sebaik-baiknya ini, dengan berbagai-bagai tawaran yang diberikan kepada ahli jemaah kita untuk memakmurkan rumah masjid. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hidup baginda tak pernah tinggal, tak pernah meninggalkan masjid dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan baginda, walaupun baginda dikasih makhluk yang pertama, namanya insan yang dikasih oleh Allah. Tuan-tuan dan puan, ulama kata jumlah Nabi dan Rasul ni, ulama kata 124,000 jumlah Nabi dan Rasul. 124,000. Tapi Nabi dan Rasul yang kita wajib beriman dengan mereka ialah nama mereka yang tersebut dan terdapat dalam Al-Quran, 25 orang. Susun semua para Nabi dan para Rasul, ambil yang 124,000. Each stratum, satu strata, Nabi. Sampai di kemuncak piramid itu, kita arrange in the form of pyramid. At the peak of the pyramid, bukan Adam AS, bukan Nuh AS, bukan Ibrahim AS, bukan Musa AS, bukan Isa AS. At the peak of the pyramid, maka berdirilah seorang insan, nombor 1 yang dikasihi Allah, nombor 1 yang dicintai Allah, nombor 1 yang disayangi Allah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi kita, Rasul kita. Kalau begitulah Allah Subhanahu Wa Taala takkan di kemuncaknya. Para Nabi disusun dalam bentuk piramid, dia kemuncak. Bahkan, ambil sekarang. The number of world population sekarang is 7.2 billion. Muslim is about 2 billion. Susun orang Islam. Buat juga piramid. 2.5 billion. Kemuncak pada piramid orang Islam ini, Nabi Muhammad SAW. Jadi, ada tidak sebabnya saudara tidak meraihkan Nabi Muhammad SAW. Give me one single reason why we cannot celebrate hari lahir Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita tidak gembira menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW? Bukan saja gembira, kita bersedih. Sedih apa? Pasal sebagian umat Muhammad tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad.
Makan tak ikut sunnah, berjalan tak ikut sunnah, meraih tamu tak ikut sunnah, bercermin tak ikut sunnah, pakai baju tak ikut sunnah, pakai kasut tak ikut sunnah, naik kenderaan tak ikut sunnah, bangun pagi dapat tidur tak ikut sunnah, nak tidur tak ikut sunnah, bila bermimpi malam tak ikut sunnah. Tuan beritahu saya, siapa yang ikut sunnah? Antara sunnah yang besar ialah Nabi dan para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Arqam bin Abi Arqam, Abdullah bin Maktum, Bilal bin Rabah. Tak pernah mereka sembahyang di rumah. Pada setiap waktu dilaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di antara sahabat termasuk Sayyidina Ali pernah pengsan mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa mereka pengsan mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar? Dia fikir kalau sebelum habisnya azan ini ajal aku sampai, aku diambil oleh malaikat maut. Tak sempat aku nak menunaikan panggilan azan. Tak sempat aku nak menunaikan panggilan azan. Apa dia? Panggilan azan, hayya 'alas salat. Marilah kita salat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menyambut kejayaan, marilah kita masuk berebut kejayaan. Takut Sayyidina Ali, takut para sahabat. Bila mendengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Satu lagi yang mereka takut ialah bila disebutkan dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mereka takut, khawatir kalau mereka membesarkan yang lain daripada Allah. Peniaga membesarkan perniagaannya, Tom Yam membesarkan Tom Yamnya. Ini, this is the reality. Orang pergi mall membesarkan mallnya. Orang pergi Lotus membesarkan Lotusnya. Orang pergi Giant membesarkan Giantnya. Orang pergi Ion membesarkan Ionnya. Orang pergi IKEA membesarkan IKEA-nya. Kat sini apa? Shopping yang besar. Saya tengok KFC ada besar. Apa yang besar kat sini? Lotus. Lotus. Ada pun pemegang saham Lotus kat sini. Saudara tengok. Saudara, pernah saya memberikan satu ceramah Maghrib, saya sampai kat situ Maghrib. Macam tadi berdentang saya sampai dia buka pintu azan. Tempat itu pun saya pergi. Sampai saja tuan-tuan, Masya Allah azan. Dekat Maghrib itu satu jalan. Banyak gerai. Dan ada yang gerai, selepas itu dia beritahu gerai, ada 3 gerai yang sangat popular di situ. Maghrib, azan sedang berkumandang, tuan-tuan. Manusia beratur, ada tempat western dekat situ, manusia beratur. Panjang beratur. Saudara, azan sudah sampai, manusia beratur untuk mengisi perut. Azan sampai, manusia order air untuk memecahkan dahaga. Azan sampai dengan anak dengan cucu di belakang melihat perangai atuk dia, melihat perangai bapa dia. Azan. Tapi mereka beratur bukan dalam soft, tapi mereka beratur di kedai yang mereka boleh beratur bila-bila masa. Tetapi kenapa memilih waktu maghrib? That is the question. You can queue up anytime, any day that you want, but why must you choose during the time of Maghrib that you choose to queue up? Pasal inilah disiplin kita, tuan-tuan. Sebab kita tak ikut disiplin Nabi Muhammad SAW. Tak pernah dalam sembahyang kita tak sebut Nabi Muhammad SAW. Tak pernah orang baca khutbah tak menyebut Nabi Muhammad SAW. Baca khutbah 1, khutbah 2 tak mengucapkan salam kepada Nabi, selawat kepada Nabi, tak sah khutbah itu. Begitulah kita sebut nama Nabi. Tapi hanya setakat sebut sahaja.
Sebut mulut tak ada dalam kepala pun. Sebut mulut tak ada dalam hati pun. Sebut mulut tak mengalir dalam darah daging pun. Sebut mulut tidak refleks dalam semua organ-organ yang utama, termasuk tangan, termasuk kaki, tak ada. Saudara, kaki kita ni Allah bagi kita ni antara tubuh manusia, bikinan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling kuat sekali ialah kaki manusia. Tulang yang paling banyak, kalau ikut hadis ada 365 sendi. Tulang yang paling kuat, sendi yang paling kuat ialah pada kaki, walaupun banyak sakit lutut. Kaki ni tuan-tuan boleh menampung load. Kalau load tuan-tuan dapat, kalau load bahan yang berat, satu kereta tuan-tuan, kaki ni tuan-tuan letakkan Myvi. Kalau tangan kita boleh pegang Myvi ni, kaki kita masih sanggup lagi menanggung Myvi itu. That's kaki. Kenapa Allah bagi kaki kuat macam itu? Bukan nak suruh berlari. Bukan nak suruh lari 4 kali 100 meter. Yang sekarang ni, malam ni penutup katanya Asian Games di negeri China. Tuan-tuan ikut ke? Malaysia dapat 6 gol. Saudara-saudara, tetapi kaki yang kuat itu Allah hendak kepada orang Islam 2 bilion sekarang ini, langkahkan kaki itu yang utama ke rumah Allah. Mana rumah Allah? Saya mula-mula tengok tadi, kita pun tak tahu Assalam ke Sayyidina Ali ke. Ingat sana dah Sayyidina Ali dah. Pergi dekat rupanya Assalam. Sayyidina Ali boleh tengok tu dalam 2,5 kilometer lagi daripada Assalam. Allah kuatkan kaki kita, pertamanya untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, Allah kuatkan kaki kita untuk berjalan pusing satu dunia ini, untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah kuatkan kaki kita untuk menyara mak ayah, isteri, anak-anak dengan semua saraan yang halal, tidak ada yang syubhat. Dan kekuatan itu dapat daripada kaki-kaki yang diberi oleh Allah, kaki yang menjadi struktur, binaan, konten yang begitu kuat dan begitu ampuh. Tapi satu lagi kekuatan yang diberikan kepada kaki ialah tuan-tuan dan puan, kaki itu mesti diguna untuk memakmurkan agama Allah, untuk membantu agama Allah, untuk menentukan agama Allah berlaku di praktik di peringkat diri, di praktik di peringkat keluarga, di praktik di peringkat masyarakat, di praktik di peringkat negeri, di praktik di peringkat negara, dan akhirnya di praktik di peringkat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki, our legs. Saya tak ulas lagi tentang tangan, tak ulas lagi tentang mata, tak ulas lagi tentang telinga. Nantilah bila-bila kita berjumpa, kita boleh ulas apa kelebihan yang Allah bagi kepada organ-organ sini. Saudara yang saya muliakan sekalian, sunnah Nabi Muhammad SAW menghidupkan sunnah ini wajib. Bukan sunat muakkadah, wajib. Berpakaian seperti Nabi Muhammad, isteri kita berpakaian seperti Ummahatul Mukminin, wajib. Makan seperti Nabi Muhammad, terutamanya bahan yang dimakan, sumber bahan yang dimakan seperti Nabi Muhammad, wajib. Saudara, ada lebihan daripada makanan itu untuk dinikmati oleh teman-teman yang lain yang lebih dhaif, wajib. Sebab itu malam ni yang saya nak cerita tuan-tuan ni, satu perkara yang agaknya saudara-saudara mungkin sudah diceritakan, hanya saya nak mengulang sajalah. Sebelum saya nak cerita ni, saya nak baca 1-2 ayat Quran. Yang pertama, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam
wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran, dengan Al-Quran Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikutinya. Dan dengannya, dengan Al-Quran, Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya. Dan dengannya juga, dengan Al-Quran juga, Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kita ambil intipati. Pertama, Al-Quran menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Yang kedua, jalan-jalan kesejahteraan. Yang ketiga, Allah mengeluarkan kita daripada gelap gelita. Quran mengeluarkan manusia daripada gelap gelita. Diri manusia yang tidak ada Al-Quran berjalan waktu siang di panah matahari, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala gelap gelita perjalanannya. Keluarga yang tidak ada Al-Quran, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, suami yang tidak menghafali Al-Quran dalam rumah, isteri yang tidak menyambut kepala daripada suami yang menghafali membaca Al-Quran di rumah, anak-anak yang tidak menyambut bacaan Al-Quran di rumah. Apa kata hadis? Rumah itu adalah kubur. Those houses in which Al-Quran are not recited in their respective homes, God says through Nabi Muhammad SAW, rumah itu adalah kubur. Kubur. Sini jalan apa namanya? Jalannya rumah. Yang jalan apa? Ada rumah. Jalan 2/6 ke jalan apa? Jalan apa yang paling dekat ni? Paling dekat. Ha? Jalan Henry. Jalan Anggrek. Jalan Anggrek. Nombor berapa jalan Anggrek? Tak, ambil satu tipikal rumah. Nombor 1 Jalan Anggrek, sudut berapa? Ha? 5C sudut 1. Nombor 1 Jalan Anggrek, 5C sudut 1. Itu rumah. Tonton, orang pos laju menyampaikan barang di rumah, Shopee menyampaikan barang di rumah, TikTok punya Shopee menyampaikan jalan di rumah, Lazada menyampaikan jalan di rumah. Saudara, manusia nampak itu rumah, postman nampak itu rumah, Shopee nampak itu rumah, tapi di sisi Allah itu kubur. Saudara, apa lagi dia kata tadi? Tuhan keluarkan mereka daripada gelap gelita kepada cahaya iman. Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minadh nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Allah, bayangkan tuan-tuan, suatu benda yang Allah beri kepada insan dan jin, insan dan jin, yang tidak ada turut bandingnya, yang tidak pernah diberi kepada mana-mana Nabi, mana-mana Rasul. Walaupun secepis, walaupun satu ayat tidak pernah diberikan kepada mana Nabi dan Rasul. Allah reservekan 606.236 ayat, atau yang memudahkan menyebut 6.666 ayat, 114 surah, 30 juzuk, khusus diberikan kepada umat Muhammad SAW. Saudara, kita cuba baca. Kita pernah pergi tak? Chat GPT ada pergi tak? Nama dia Chat GPT. Google ni pun dah out of date. Tuan-tuan pergi pada Chat GPT. Tuan-tuan type apa saja dalam dunia. Saya type, saya nak tengok ikan yang paling besar dalam dunia. Saya habis type, dia dah jawab dah tuan. Dia dah jawab dah.
Ikan yang paling besar dalam dunia ialah namanya the blue whale. Ikan paus, dia cerita ikan paus ni. Tuan-tuan nak tahu ikan paus ni, the blue whales tu, berat dia agak berapa tuan? Tuan-tuan agak dia berapa? Saya 70 kilo. Saya 70 kilo. Seluruh yang ada ni, tambah lagi dengan masjid-masjid Assalam, tambah lagi beberapa masjid, tuan-tuan puan, tidak menyamai satu the blue whales, ikan paus biru. Berapa berat dia? 300 tan. 300 tan. Maha suci Allah. Saudara, yang saya nak kaitkan ni, sunnah Nabi Muhammad, jalan mencari ilmu ni, sunnah Nabi Muhammad cari ilmu. Siapa yang keluar daripada rumahnya meninggalkan rumah mencari ilmu, dalam perjalanan mereka mencari ilmu sampai ke tempat di mana ilmu diberikan. Sepanjang-panjang dalam perjalanan, naik kereta pun dia dapat, naik motosikal pun dia dapat, jalan kaki pun dia dapat, naik Porsche pun dia dapat, naik Maserati pun dia dapat, naik Lamborghini pun dia dapat. Apa dia dapat? Bergerak saja di rumah macam ini tuan-tuan, inilah dia. This is the typical majlis, mencari ilmu, datang untuk ilmu ni. Seluruh ikan berdoa, termasuk ikan yang 300 tan tadi. Imagine tuan-tuan, seluruh unggas di angkasa yang berterbangan siang malam mendoakan. Seluruh cacing-cacing mendoakan. Dan ada ulama menyebut yang saya terbaca, tiap atom kepada pasir-pasir yang ada di pantai di mana juga, pasir-pasir itu mendoakan. Apa mereka mendoakan kepada mereka yang mendapat ilmu, mencari ilmu? Apa mereka doa? Ya Allah, ampuni mereka dan panjangkan umur mereka sebelum mereka mati, supaya kepala mereka ditatahkan dengan ilmu Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, see the whale, the blue whale of 300 tan. Tuan-tuan nak tahu tak panjang dia? 300 tan, panjang dia tuan-tuan nampak, 45 meter. Masjid dia berapa meter tuan-tuan? Berapa meter? 1 meter berapa kaki tuan? 1 meter 3 kaki. Kalau 45 meter berapa kaki? Kira kejap. Itulah the blue whales yang mendoakan mereka yang keluar daripada rumah mencari ilmu. Bayang unggas-unggas yang terbang. Tuan-tuan tengok tak National Geographic? Tuan-tuan ni, seekor elang, the black eagles, seekor elang yang duduk atas satu ranting, jauhnya antara dengan laut dengan air, tuan-tuan dan puan, kemungkinannya dalam 1 kilometer. Ikan menyambar ikan tu tuan-tuan, naik macam itu. Elang ini terbang dan boleh sambar ikan itu, tuan-tuan. Elang itu pun mendoakan mereka yang datang mencari ilmu. Tuan-tuan tengok tak ikan apa ni, the black eagle tu? Tuan-tuan tengok tak? Tuan-tuan tak tengok? Tuan-tuan tengok cerita Hindustan, saya tahu. Begitu. Singa jantan dengan singa betina, tuan-tuan nampak yang mana yang paling garang? Jantan ke betina? Betina, betul. Ini pernah berkawan dia Tarzan dulu. Singa betina ni tuan-tuan much more fierce as compared to singa jantan. Tapi kalau tuan-tuan tengok gambar dia ada anak, tuan-tuan, ada 2 ekor. Singa betina dengan rambut dia, dengan misai dia, dengan rupa, dengan bergembang rambutnya. Dia boleh urut anak dia, tuan-tuan. Kadang-kadang dia ciumnya anak dia. Betul-betul. Saya pernah tengok, tuan-tuan ni, fotografer dia, orang putih punya fotografer, Melayu punya fotografer tak buat dengan orang putih. Dia tunggu bila singa tu, dia tunggu, tuan-tuan. Usap anak punya sayang, menggambarkan sayang. Dijatuhkan sebutir air mata ni kepada anak. Singa ini pun mendoakan saudara-saudara yang datang tinggalkan rumah mencari ilmu.
Kenapa kita tak cari ilmu? Malam ni aja yang ramai. Saya dah bersyarah ni tuan 45 tahun dah, 45 tahun ni. Bersama dengan Hafuz Zahrudin, bersama dengan Hasan Din, bersama dengan Ismail Kamus, bersama dengan Hashim Yahya. Satu orang yang sangat saya hormati dalam dunia ni. Kalau tuan-tuan beritahu saya, siapa kamu nak namakan manusia contoh mukmin di Malaysia ni? Saya tak teragak-agak mengatakan bahawa dia ialah Datuk Ishak Bahru. Siapa Datuk Ishak Bahru tuan-tuan? Mantan mufti kerajaan Islam. Yang muda ni tak tahu. Yang muda tak tahu. Koyang otai pun tak tahu, beratlah. Pondok Perdana Agama Islam yang saya pengurusikan selama 6 tahun. Saudara, apa yang saya nak katakan? Cari ilmu ni, cari ilmu ni. Siapa yang keluar mencari ilmu, itu sunnahnya. Tuan-tuan, saya nak tahu, nak bagi tahu dulu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimah muslimatin. Mencari ilmu itu fardu. Siapa yang tak mencari ilmu berdosa, hari-hari berdosa. Sebab Assalam setiap malam ada ilmu. Sayyidina Ali setiap malam ada majlis ilmu. Takkanlah kita nak datang ni masjid terpaksa menawarkan setiap malam 3 ekor kambing. Tuan-tuan, 2 hari yang lepas di satu masjid kuliah maghrib saya. Bagus kehadiran, bagus. Setelah saya pandang, saya bertanya kepada yang hadir. Kebanyakan tuan-tuan ni saya kata berumur 40, 50, 60 tahun. Average umurnya dalam 48 ke 50 tahun. That's the average umur orang yang hadir. Bila umur 48 tahun, sudah tentu anak ada yang berumur 25 tahun. Ada anak yang berumur 21 tahun. Anak yang ketiga berumur 16 tahun. Anak yang keempat berumur 12 tahun. Saya bagi tahu, teman-teman yang hadir itu dengan hormat saya bagi tahu. Saya nak hentikan ceramah ini dalam setengah minit. 30 second saya nak hentikan. Tonton pusing, keliling, pandang keliling daripada satu sudut ke satu sudut pandang keliling. Tunjuk dekat saya. Satu orang anak yang berumur 13 tahun sampai ke 20 tahun dalam majlis ini. Umur 13 tahun sampai 20 tahun. Kenapa 13 tahun? Saudara pun tahu. Yang sudah akil balik. Sampai 20 tahun. Masih dalam remaja. Tunjuk dekat saya. Seorang pun tak ada, tuan-tuan. Seorang pun tak ada. Katakanlah nak buat ubat. Melayu kata nak buat ubat. Katakanlah nak buat ubatlah seorang. Nak buat ubat pun tak ada. Mari kita saksikan malam ni. Mari kita saksikan malam ni. Despite 3 ekor tuan-tuan tawarkan kepada mereka. 24 ekor dah tumbang dah saya dengar. Satu Malaysia dan satu dunia tak ada orang sembelih kambing dalam mana-mana sebelum korban dari korban boleh sembelih 24 ekor. Rekod dunia Guinness of Record tu dipegang oleh Masjid Sayyidina Ali. Saudara yang sembelihkan sekalian. Tak ada, tuan-tuan, duduk kat saya. Ada yang dibawa tuan-tuan is too small. Kadang-kadang umur 3, 4 tahun itu tak masuk dalam pertanyaan saya, tak masuk. Ataupun yang 6 tahun ke bawah tak masuk. Bapa dia ajak dia pergi. Balik dia nak minta pergi KFC, bapa dia belikan KFC. Tapi nak cari 18, 19, 20, 21 tahun. Mana terbayang malam ni. Begitulah saya tengok tuan presentation daripada masjid ini. Begitu rapi saya tengok. Begitu rapi, sangat rapi. Kapet ni tuan-tuan, kapet perempuan. Kapet ni, ini dekat Raudah punya kapet. Betul. Kapet ni, the very design kapet ni adalah kapet di Raudah. Begitulah nak mempersilakan teman-teman. Kapet Raudah. Tapi tak datang. Diam-diam di sini zaman Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tahu siapa jiran masjid? 40 rumah
utara, 40 selatan, 40 timur, 40 barat. Itu zaman Nabi. Waktu itu Bilal bin Rabah, ada dua tukang azin, tukang azan Nabi. Bilal bin Rabah, satu lagi yang buta, umur 70 tahun, Abdullah bin Maktum. Begitulah mereka memanggil, hayya 'alas salah. Yang tua nak mati minggu depan tu tak datang. Tak datang tuan-tuan. Yang muda tak datang, yang tua tak datang, yang sihat tak datang. Tak datang. Pasal apa tak datang? Hati mereka mati dan separuh mati. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Janganlah kita masuk dalam kumpulan ini tuan-tuan, yang disebut dalam Al-Quran awal-awal surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Allah tutup pintu hati mereka. Allah tutup. God seal his heart. Seal, angin tak boleh masuk, air tak boleh masuk, api tak tembus. Seal. Allah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah kunci mati pendengaran mereka. Bayang tuan-tuan dan puan, as-salatu khairun minan naum. Berapa orang yang datang? Berapa orang? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Berapa orang yang sama? Pendengarannya disil. Wa ala absarihim, pemandangannya, matanya disil oleh Allah. Walahum adzabun adzim, yang menunggu mereka saudara dan saudari ialah azab yang sangat pedih. Yang menunggu mereka ialah azab yang sangat pedih. Saudara kita ni bila dengar azab neraka ni tak ada rasa apa pun. Ada satu hadis. Ustaz di sebelum Ustaz Syekh ataupun Syekh, ada yang mana Ustaz kira atau Syekh atau Maulana. Ada satu hadis tuan-tuan. Bagi orang yang beriman, melihat dosa itu, dia berada di atas gunung. Batu-batu granit gunung itu akan runtuh menimpa orang-orang yang tidak datang ke masjid dan tidak menunaikan salat. Bagi orang yang tidak beriman, dalam hadis itu kata, macam lalat hingga sebentar nun di kening mereka. Tak payah mereka jentik, lalat itu akan pergi terbang meninggalkan mereka. Begitu dianggap dosa itu dianggap itu. Tapi orang yang beriman itu tak dosanya macam gunung akan menimpa mereka. Allah. Saya nak tanya bapak-bapak, ibu-ibu ni, bila penghabisan bapak-bapak, ibu-ibu cerita dengan anak yang 3 orang, anak 4 orang keadaannya? Azan. Dan saya ikut tadi. Saya ikut. Azan. Sila. Kita azan sebentar. Lepas tu kita bersambung sikit ke macam mana? Bersambung sikit. Atau nak makan sup dulu macam mana?
Tuan, saya dah dapat clearance daripada pimpinan masjid ini. Kita akan teruskan sampai 8.50 ataupun maksimum 9. Boleh? Jadi kalau nak panaskan sup 8.30 nanti boleh panaskan. Tadi saya menyebutkan, saya tanya tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan bagi tahu anak-anak kita, bincang dengan anak-anak kita masa sarapan pagi, masa makan tengah hari, masa makan malam, sebelum tidur, apa dah dibincang? Mengenai dosa dan pahala syurga dan neraka. Bila? Saya nak tanya tuan-tuan, bila? Ada tak? Saya yakin sebagian daripada kita tak pernah bincang dengan anak-anak dosa dan pahala syurga dan neraka. Ayo tuan-tuan, such a fundamental, something which is so fundamental for the current life, for the next life, for you to tell your children what sins is all about, what syurga is all about. Kalau tidak, anak-anak kita dia tak faham. Ustaz nak cerita, dia tak datang majlis ilmu. Ustazah nak cerita di taman-taman, dia tak datang. Siapa yang wakil ustaz dan ustazah? Bapa dia adalah chief ustaz, mak dia adalah chief ustazah. Tapi kalau anak kita tak cerita, mana dia tahu dia nak cari kat mana? Dia nak cari kat mana ayat-ayat Quran mengenai syurga? Dia nak cari mana ada hadis-hadis Nabi Muhammad mengenai syurga? Dia nak cari mana ada ayat Quran mengenai neraka? Dia nak cari mana ayat Quran, tuan-tuan, ayat Quran atau hadis mengenai neraka? Dia nak cari kat mana? Tuan-tuan bagi tahu saya. Kalau setakat dia lulusan BA, BSc, Bachelor of Engineering, mana-mana universiti di Malaysia, di luar Malaysia, mereka tak cerita syurga dan neraka. For sure. Universiti mengadap Islam ni, nama dia tuan-tuan Tamadun Islam. Tamadun. Dia takkan ada fiqh, dia takkan ada usuluddin, dia kata ada syariat, dia takkan ada akhlak. Dia ajar tamadun. Takut nak mengajar fiqh, takut nak mengajar usuluddin. Sebab ada non-Muslim di situ. Saya faham sangat, tuan. Saya exco agama dulu, tuan. Jadi saya tahu. Saya ahli parlimen, tuan tahu ya. Saya ahli parlimen dulu. Saya pernah jadi DO, tuan. Dekat kat sini Kuala Selangor ni. Masa tu tuan-tuan tak hidup lagi, tahun 75, 76, 77. Tuan-tuan mana dia Luh Mahfuz. Ni pun tuan-tuan baru bertatih-tatih baru ketika itu. Jadi saya dah tua, tuan-tuan, perempuan umur saya 76 tahun, tuan-tuan, 76 tahun. Setengah kawan saya dah main najis, tuan-tuan perempuan. Betul. Mereka katakan 50% already dementia. Ada tak doktor kata? Dementia ni orang yang tuan-tuan datang rumah dia, duduk rumah dia dalam setengah jam, 6 kali dia tanya, bila datang? Bila datang? Itu dementia. Saudara yang baik sekalian,
Saya malam ni nak menutup-nutup ni, kita dah di pukul 9 ni. Saya nak menerangkan 2 tingkalan Nabi Muhammad. Kalau tidak tuan-tuan, kita nak cerita yang lain-lain, benda-benda tu bagus, berkait. Tapi pada saya fundamentalnya ialah 2 perkara. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kepada engkau, wahai perempuan, tuan-tuan, perempuan yang saya hormati, aku tinggalkan kepada engkau, kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan kepada engkau 2 perkara. Kalau engkau ikut, engkau tidak akan sesat-sesat dalam hidup di dunia. Tapi kalau kau tidak ikut, engkau akan sesat, suami engkau akan sesat, isteri engkau akan sesat, anak engkau akan sesat. Apa dia 2 perkara itu? Kitab Allah, yakni Al-Quran yang sudah saya sentuh tadi. Yang kedua ialah sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudara, saya harap sangatlah diri saya, tuan-tuan. Bukan di orang lain, saya harap diri saya. Quran ni tuan-tuan dan puan, satu hadis Nabi Muhammad SAW. Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Quran memberi syafaat. Syafaat kubra ialah syafaat Nabi Muhammad. Yang lain ni syafaat sunnah. Saudara, syafaat tuan, syafaat. Bagaimana kita hidup 60 tahun tak ada dapat syafaat akhirnya nanti. Tuan-tuan sebagian daripada kita ni orang muda kat sini saya tengok. Saya pernah pergi tuan-tuan di AU5, AU5, Masjid dan Surau AU5. Semuanya tua tuan-tuan, semuanya tua. Semuanya 70 tahun ke atas. Saya ingat saya yang paling tua, rupanya ada yang paling tua, 86 tahun. 10 tahun lebih tua daripada saya. Tapi masih lagi berminat duduk di depan, paling di depan sekali mendengar majlis ilmu, tuan-tuan dan puan. Kejap-kejap dia mengangguk, kejap-kejap dia mengangguk, kejap-kejap dia mengangguk. Oh, 86 tahun. Tapi ada yang 36 tahun. Tak ada kekuatan nak melangkahkan kaki ke surau dan masjid. Baik. Saya kata tuan-tuan, besok kita di akhir nanti, di pada mahsyar, tuan-tuan hidup dekat sini, saya hidup 76 tahun, kebanyakan tuan-tuan di 50, tuan-tuan 40, 50, 60. Apa artinya hidup di dunia selama 60-70 tahun? Kalau di akhirat gagal diberi syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tetapi fikir kata. Apa artinya hidup? Tempat di selesa, saya tengok tempat di selesa tuan-tuan. Memang tempat di selesa. Tapi saya datang sini dekat dalam maghrib dah. Jadi saya tak nampak keseluruhannya. Yang saya nampak KFC dia. Sudah ada. Here, I suppose you have got almost everything for your life. Semua ada. Jalan raya ada, shopping ada. Tadi apa? Tesco. Lotus ada, pasar burung ada, pasar harian ada, 7-Eleven ada. Apa lagi tuan-tuan? Semuanya ada. Sekolah ada, madrasah ada, anak tahfiz ada, imam ada, bilal ada, masjid ada, surau ada. Tuan-tuan bagi tahu saya. Kalau tuan-tuan berada hatta tuan-tuan berada di Saudi pun tuan-tuan tak boleh dapat kemudahan seperti ini. Tuan-tuan ada pengalaman tak? Dulu masa sebelum ada keretapi kan, daripada Jeddah kita pergi ke Madinah, dan kita lalu kadang-kadang singgah surau-surau masjid-masjid, surau masjid deserted. Surau dan masjid di Saudi pun deserted. Tuan-tuan masuk bilik air, tengok ada yang najis yang tidak dicurah dah 3 bulan. Serius ni. Bukan saya nak mengata ni, bukan nak mengata. Mana ada majlis ilmu macam ni tuan-tuan?
Kalau Saudi saya bagi majlis ilmu macam ini, pasti kena tangkap. 100% kena tangkap. Kalau di Kahirah saya bagi program macam ini, 100% kena tangkap. 100%. Dan kalau di Indonesia pun, kalau saya datang nak bagi majlis ilmu macam ini, tanpa mereka mengetahui tuan-tuan dan puan, tangkap. Saya dah ada pengalaman tentang itu. Tapi Malaysia, Allah dah bagi saya peluang 3 kali melawat dunia. Hampir semua kontinen saya dah melawat. Minta maaf saya sebut ni. Saya melawat di Amerika, saya belajar di sana. 7 tahun saya belajar di sana. Master di sana, PhD pun di sana. Saya dah pergi Eropah, saya dah pergi Rusia, saya dah pergi China, saya dah pergi Jepun, saya dah pergi Australia, saya dah pergi New Zealand, saya dah pergi Belgium, saya dah pergi Switzerland, saya dah pergi Afrika, saya dah pergi Latin America. Tapi saya nak beritahu saudara, all in all, tak ada lawannya kita apa yang Allah bagi kita di Malaysia. No comparison. No comparison. Saya tinggal di Amerika 7 tahun. Tak ada macam ni. Negara yang paling hebat. Tuan-tuan kalau lalu ke New York, tepi-tepi jalan tu, kaki 5 tuan-tuan. Orang tidur kadang-kadang musim sejuk tuan-tuan. Hanya dihadap oleh kotak-kotak. Kotak. Kita tak ada sampai ke peringkat itu. Artinya tuan-tuan, apa yang saya maksudkan? Kita ada semua sekali. Dan di sinilah tempatnya tuan-tuan. Nak jadi ahli syurga bagi saya dalam dunia ni, saya daripada Mekah dan Madinah, Malaysia tempatnya. Tapi sudahkah kita menyediakan diri untuk menjadi ahli syurga? Dalam konteks yang saya nak bincang ni, menyediakan diri menjadi ahli syurga, apa dia? Tatang, tatang. Sini bukan tatang, dia tatang. Bahasa Jawa apa kita? Jawa kita tatang. Apa maksud? Tatang. Jawab. Tatang buat tatang. Takkan tak ada bahasa Jawa tatang. Buat malu-malu pula ada dekat Jawa. Ditatang tuan, tatang ni. Kita kena tatang Al-Quran. Kita kena tatang sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni tuan-tuan, jam saya menunjukkan pukul 8.37. Mari kita menjadi pengambil kesaksian dengan saya. Mari kita mengambil saksi untuk kesaksian. Sambuatlah kena agreement dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan dan puan, kau tidak tak guna hidup kita ni. Apa dia? Kita nak bagikan seluruh perhatian. Kita nak berikan seluruh penghargaan kepada 2 tinggalan Nabi Muhammad. Apa dia? Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu. Oleh sebab itu, di rumah mesti ada Quran, mesti ada satu jilid mengenai sikit yang mudah-mudah tafsir Al-Quran. Yang paling mudah, ambil Pak Angkapnya, tafsir Al-Azhar. Saudara kat sini tuan-tuan, tak mahal Al-Azhar sekarang murah tuan-tuan. Tuan-tuan order daripada Bandung, daripada apa, murah sangat. Duit Malaysia dalam RM220, sudah dapat the whole bundle. Tafsir Al-Azhar. Kalau tak ada ke rumah kita dalam RM220, saudara pergi makan kat sini. Kalau nak makan sesekali, nak makan dengan anak lah, kedai-kedai yang presentable sikit, kedai tom yum. Kat mana tempatnya? Yang presentable lah, bukan Binalan tu, bukan gerai, bukan. Kat mana? Ada sini kan? Apa nama tempat dia? Otai. Sokotai. Sok, betul ke ni? Lain dia bunyi. Sokotai. Okey, Sokotai. Tuan-tuan pergi suami isteri, 4 orang anak, ditumpang oleh 2 anak saudara. Jadi 6-8 orang. Tuan-tuan makan begitu. Segala pataya, segala daging merah. Tuan-tuan dan puan macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan akan bayar RM189. Tapi orang yang sama di rumah
Satu buku Al-Quran pun tak ada. Satu buku tafsir Al-Quran pun tak ada. Satu buku terjemahan Al-Quran pun tak ada. Orang yang sama, tak ada satu buku kompendium. Tak ada lah beli-beli tuan-tuan buku-buku betul-betul Bukhari punya, atau Bukhari Muslim. Itu ustaz-ustaz lah, specialist. Saya bukan specialist, itu yang ustaz-ustaz specialist dia kena ada. Macam kita ni, at least satu kompendium mudah mengenai hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Kalau nak tengok tuan-tuan, mutakab hadis, ada mutakab hadis, cukup dah. Kita ada mutakab hadis ni. Saya tengok tadi, saya keliling tadi ada mutakab hadis. Dah cukup dah. Hadis ni tuan-tuan, hadis ni semuanya mudah dipahami. Bahasa yang biasa dan mudah dipahami, sebab itu bahasa daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ni memang ada ayat-ayat yang terang dan ayat-ayat yang tidak berapa terang. Yang itu memerlukan tuan-tuan dan puan bimbingan daripada hadis dan bimbingan daripada orang-orang yang spesialis dalam bidang ini. Saya bukan orang. Tadi sebut Hasan Ali Hafiz Al-Quran. Tak betul, saya tidak. Saya boleh baca Quran. Dan saya wajibkan diri saya satu hari saya baca minimum satu juzuk. Biasanya saya boleh baca 2 juzuk satu hari. Minimum. Kalau saudara tak boleh baca satu hari dalam 2 muka surat, macam mana saudara nak menghadap Allah? Macam mana saudara nak katakan kita di umat Muhammad? Macam mana nak katakan tuan-tuan bahawa Al-Quran itu adalah mahkota? Al-Quran itulah constitution dalam kehidupan umat. Saudara yang bersedia, itu Al-Quran. Satu hadis lagi saya nak bacakan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar ni, saya saja Ustaz pun dah bagi, tapi saya malam ni nak timbulkan lagi. Ini sudah pasal 2 menyebut, disebutkan tadi oleh tuan-tuan pengacara tadi. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota pada hari kiamat, di mana sinaran mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari, walaupun matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Dan bayangkan, kita baca Quran, bapak mak dimahkotakan Allah. Kita baca Quran ni, pahala dia bukan pada kita ada. Mak kita dimahkotakan, ayah kita dimahkotakan. Macam mana mahkota disebut tuan-tuan? Mahkota di akhirat itu cahayanya seperti matahari tuan-tuan. Seperti matahari itu kan bayang. Kenapa kita tak baca Quran? Kenapa kita tidak jadikan rutin bacaan Quran itu sebagai satu daripada jadual harian kita mesti? Sebelum subuh, selepas subuh, sikit selepas maghrib, selepas isyak. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, banyak kali saya cerita. Ini rakaman tuan-tuan ni live di TikTok live, Facebook pun live sekarang. Seorang sahabat saya baru meninggal, umur 83 tahun. Baru meninggal dalam 2 bulan setengah yang lalu. Pegawai tinggi juga dalam Felda. Pasal orang baik ini saya sebut namanya Tuan Haji Zakaria Osman, orang Al-Ustaz. Meninggal umur 83 tahun. Saya nak pendekkan cerita tuan-tuan. Yang pertama, antara orang yang tak pernah masuk hospital, 83 tahun. Tak ada masuk hospital. Dia mati pun di rumah. Yang kedua, anak 8 orang, semuanya berjaya. 4 orang profesor penuh. Di Riyadh ada, di Jeddah ada, di Madinah ada. Satu orang anak dia tuan-tuan, financial controller. Financial controller MLC. Apa MLC tuan-tuan? MLC ni ialah tuan-tuan dan puan, multinational corporation, company besar dunia. Anak dia jadi financial controller di satu tempat di mana pengkalan kepada MNC itu berada di Madagaskar. Madagaskar di mana tuan? Madagaskar. Sebelah Bukit Untung. Madagaskar di Afrika. Tapi saya nak beritahu saudara ya. Saya pergi 3 hari sebelum dia meninggal. Sahabat baik saya, sahabat baik, sangat baik.
Anaknya semuanya balik, profesor-profesor itu semuanya balik. Tapi dia mendidik anak yang beriman, tuan-tuan. 14 hari sebelum dia meninggal, tiap-tiap hari anak dia bergilir-gilir tuan-tuan membaca khatam Al-Quran. Tiap-tiap hari khatam Al-Quran. Tiap-tiap hari khatam Al-Quran. Tiap-tiap hari khatam Al-Quran. Besok tuan-tuan meninggal, anak yang mana nak khatam Quran ni? Bagi tahu saya. Menantu mana yang nak khatam Quran? Okey, itu satu. Satu lagi. Nak pergi tempat dia letakkan kat dalam bilik kat luar sikit, mudah orang tetamu datang nak tengok. Tempat dia tu ada tangga sikit. Salah satu tugas daripada anak 8 orang tu, mengikut rotation, duduk di tangga tu, duduk di tangga, dan setiap masa mengkeliling ayah yang duduk di atas katil dan bagi atas katil. Kejap-kejap bagi. Apa dia tujuannya? Tujuannya nak menentukan supaya di akhir hayatnya masa nazar ada penemannya untuk mentalqinkan dia la ilaha illallah. Itu tujuannya. Bayang anak dia tadi baca Quran, lepas tu bersedia pada sebarang masa untuk mentalqinkan. Masya Allah. Tapi apa yang saya nak sebut, umur 83 tahun boleh bawa kereta lagi tuan. Dia Al-Star bawa kereta dengan isteri 2 orang, dia pandu pergi Al-Star, overnight balik Al-Star Kuala Lumpur, dia pandu. Can you see the energy of 83 years old? Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, apa kelebihannya yang berkaitan dengan kita pada malam ini? Masjid depan rumah saya tu, Taman Tun tu, namanya Masjid Al-Ghufran. Haji Zakaria ni orang yang pertama datang masjid, tuan, siap tak datang dia dah datang dah. Orang yang terakhir meninggalkan masjid, siap dah balik, dia baru meninggal, baru nak kunci pintu masjid, dia kunci pintu masjid. Itu satu kualiti dia. Kualiti yang satu lagi tuan-tuan yang berkait dengan apa yang saya nak bincang ni, tinggalan Nabi Muhammad SAW ini ialah habis dia berwirid dengan imam, habis doa imam membacakan, dia mengaminkan, dia ambil satu rehal. Masjid saya semuanya Quran besar, semua Quran besar. Masjid saya rehalnya pun besar. Dia ambil rehal, ambil Quran macam ada tiang, betul-betul macam tiang tu tuan. Dia akan duduk di tiang, bukan bersandar, dia hanya seronok dekat tiang itu. Apa dia buat tuan-tuan? Satu hari dia khatam Quran 5 juzuk. Hari yang ke-6 khatam 30 juzuk. Hari yang ke-6 khatam 30 juzuk. Hari yang ke-6 khatam 30 juzuk. Saya satu hari maksimum 2 juzuk. Dia satu hari 5 juzuk. Di mana kita kat sini? Di mana tuan-tuan? Saya yakin bila saya bagi tahu kawan-kawan, teman-teman korporat saya, teman-teman politik dulu saya, teman-teman pentadbir, saya dulu pegang PTD, pegang tadbir dan diplomatik. Ada yang tak pernah pegang Quran dalam 18 tahun tuan-tuan. Ada. Ada di antara mereka tuan-tuan gaji besar, 40,000, 50,000 gaji. Tapi sepanjang hidupnya belum pernah khatam Al-Quran. Waktu kecil pun tak pernah khatam Al-Quran. Semuanya tuan-tuan macam mana? Perempuan yang belum pernah khatam Al-Quran, masanya tak terlewat masanya. Di sini banyak guru Al-Quran, banyak guru Al-Quran. Tuan-tuan niat nak khatam Quran, belajar walaupun hanya baca juzuk amma. Dengan niat itu, dengan pelaksanaan tuan-tuan baca juzuk amma, tuan-tuan telah dikira oleh malaikat, tuan-tuan sudah membaca 37 khatam Al-Quran. Saudara-saudara, atau ulama nak mengulas tuan-tuan, nak khatam Quran, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Khatam Quran 3 kali. Sebab qul ahad sekali dibaca 1/3 daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang berkasihan, sekarang saya nak pergi sikit tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sebut hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, tuan-tuan dengar, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku, kata Nabi ini. Dan barang siapa yang mencintai aku, mencintai Nabi, maka orang itu akan tinggal di syurga bersamaku. Allah.
Puan-puan yang saya muliakan sekalian, puan-puan dengar, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka orang itu akan tinggal di syurga bersama aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Oh, jangan ketepikan sunnah. Hidup dengan sunnah. Lain daripada sunnah, lain daripada Nabi Muhammad, tuan-tuan, it could be void. Lain daripada Muhammad tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bela anak tidak cara Nabi, tidak sah. Didik isteri tak cara Nabi, tidak sah. Meniaga tak cara Nabi, tidak sah. Bernegeri tidak cara Nabi, tidak sah. Bernegara tidak cara Nabi, tidak sah. Selagi tidak ada Al-Quran dan Hadis dijadikan constitution utama untuk mana-mana negara dalam dunia. Saya merujuk mana-mana negara dalam dunia. Sebab itu, saudara yang saya muliakan sekalian, marilah kita tuan-tuan dan puan, sayang Nabi, ikut sunnah Nabi. Dan Allah bagi tahu kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Mana yang jalan yang lurus? Jalan yang diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jalan lain semuanya bengkok-bengkok belakang. Ikut jalan ini, ikut jalan ini. Kalau kamu ikut jalan yang lain daripada jalan yang lurus yang diteroka oleh Nabi Muhammad, kamu mempersempangkan jauh hidup kamu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ikutlah Nabi. Bagi tahu anak kita, mari kita ikut Nabi. Kita juarakan Nabi dalam rumah kita. Kita sebut banyak Nabi dalam rumah kita. Macam mana kita nak sebut Nabi banyak dalam rumah kita? Banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur, at least sebelum tidur tuan-tuan 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Berapa orang yang menyebut? Anak kita akan sebut tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Saudara, saya nak mengakhirkan, nak sebut tentang ini, ada kaitannya ni. Dalam 6-7 bulan yang lalu, teman-teman dalam Facebook, dalam TikTok ni dah banyak kali dengar ni, saya minta maaf lah. Sebabnya audiennya lain ni, jadi saya nak sebutlah perkara ni. Saya dijemput memberikan motivasi kepada guru-guru 85 orang kepada satu sekolah yang muridnya dalam 800 orang. Saya tak mau beritahu sekolah mana, negeri mana, saya tak mau beritahu. Okey, saya dijemput. Saya pun bagilah 2 jam setengah tuan-tuan. Seronoknya bagi ceramah pada guru-guru ni pasal minat yang ditunjukkannya. Tangan pegang pen, buku nota ada. Cakap, saya catat. Cakap, saya cakap, saya catat. Saya cakap, saya catat. Saya cakap, saya catat. Bila ada question time, bila ada soal jawab, betul-betul. Soal jawab tu tak merewang-rewang. Pergi kepada apa yang telah saya ceritakan. Itu yang bersoalkan oleh mereka. Maknanya, guru-guru ini mengikuti daripada awal hingga akhir tajuk yang dibincangkan, yang diberikan kepada saya. Itu lebih guru, itu kelebihan guru. Ramai guru sekat sini kan? Guru-guru tak ada kat sini? Ada? Ada kan? Takkan tak ada kot. Okey. Saudara-saudara, habis saya pergi kuliah, makan tengah hari. Pengetua sekolah menengah, pengetua sekolah rendah, guru besar. Ini pengetua. Pengetua duduk sebelah kiri saya. Yang lain ialah penolong kanan, termasuklah pengurusi PIBG. Pengetua buka cerita begini. Dengan inisiatif dari ustaz dan ustazah, sekolah ini, anak-anak ini diimtihan. Imtihan maknanya dibuatkan ujian. Ujiannya mengenai hanya salat. Boleh tak boleh salat? Ujiannya hanya boleh tak boleh salat. In practical form, boleh tak boleh? Praktis syarat ada salat. Maka daripada itu, anak-anak ini dibagi pada 3 kategori, 3 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Kumpulan 1 yang dalam imtihan, dalam ujian dikatakan boleh salat. Boleh salat. Rukun qauli ni okey, rukun fi'li ni okey, rukun qalbi ni kita pun tak tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpulan yang kedua, boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh. So-so. Boleh pun tak boleh. Boleh pun tak boleh, tak boleh pun boleh.
Kumpulan yang ketiga yang mempunyai bilangan lebih ramai daripada A, lebih ramai daripada C. Kumpulan ini hampir tak boleh langsung bersalat. Suruh ambil wudu, tak tahu nak mula mana pun. Guru besar pengetua tu bagi tahu saya, tuan-tuan, yang juga bukan sesuatu yang menimbulkan keheranan kepada saya. Apa guru pengetua bagi tahu saya? Setengahnya doktor bukan saja tak reti semayang, syahadah pun tak boleh. Allah. Ada tak orang tu di Bukit Beruntung? Ada. Ada tak Bukit Sentosa? Ada. Ada kat Taman Tun tempat lain tu? Ada. Ada tak dalam neighborhood kita? Ada. Macam mana? Kalau kategori C tu anak kita atau cucu kita, macam mana? Okey. So, saudara, jadi bila kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, marilah kita tuan-tuan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengakhirkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Man tamassaka bi sunnati ila fasadil ummati falau ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika umatku di dalam kerosakan, fahsyat dan munkar. Zaman ini, tahun ini, ketika ini, dalam hidup kita, fahsyat dan munkar. Fahsyat, keji dan mungkar. Tuan-tuan baca anak membuntingkan mak di sini. Anak membuntingkan mak di sini. InsyaAllah. Saya dapat informasi banyak daripada polis. Tuan-tuan minggu lepas ada 4 IPD. Ibu pejabat polis daerah dengan OCPD yang hadir, khidmat OCPD dan semua pegawai kanan. Satu Putrajaya, saya bagi kuliah. Yang kedua IPD Petaling Jaya. Yang ketiga IPD Subang Jaya. Yang keempat IPD baru balik saja daripada Kemaman, IPD Kemaman. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya akan bersama-sama dengan polis itu, tuan-tuan, untuk kita mengakhirkan dalam suasana polis sekarang ini. Alhamdulillah. Saya tengok dengan gaya yang nombor 1, yang nombor 2 sekarang ini, minat sangat. Saya jumpa dengan KPN, Ketua Polis Negara, baru-baru itu dalam 3 minggu yang lepas. Dia bagi saya masa yang paling lama, tak pernah dibagi pada orang lain masa yang begitu lama. 1 jam 10 minit, tuan-tuan. Makan masjid, makan nasi nasi lemak dengan dia. Makan roti canai dengan dia. Makan kuih-kuih dengan dia. Bercerita lah dia. Macam-macam cerita. Tapi saya nak bagi tahu, ini adalah Ketua Polis Negara yang tak pernah tinggal solat doa. Tak pernah tinggal solat doa. Dan kerana kesibukannya tak dapat menghadiri kuliah di mana-mana kuliah ilmu, dia mewajibkan diri dia saban malam never miss. Saban malam never miss. Dia alokasikan setengah jam daripada masa ini sebelum tidur untuk mendengarkan cara kuliah agama daripada telefon setiap malam bertauhid. Dan ini jenis KPN. Di mana KPN tak tahu tak. Dan kombinasi yang sangat baik. Kombinasi yang sangat baik. Dan dalam kombinasi yang baik itulah saya dijemput untuk insya-Allah berjumpa dengan pegawai tinggi polis, pegawai pertengahan, pegawai bawahan. 3 pagi lepas saya pergi Pulau Pol. Dan Pulau Pol punya seorang pelapor 788 orang. Pulau Pol ni hanya melantik pegawai saja. Pulau yang lain tu itu melantik orang-orang constable. Ini inspektor. Ada 486 inspektor, yang lain sarjan inspektor. Punya seronok, tuan-tuan, seronok saja. Oh, bila kita sebut Muhammad, berdengung, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Setengah anak kita tak tahu pun nak menyambut bila sebut Nabi Muhammad. Tak tahu pun nak berselawat kepada Nabi. Tiap-tiap minggu kita diingatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi apa tuan-tuan dan puan? Tadi yang saya baca, barang siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika umatku di dalam kerusakan, maka baginya ganjaran 100 orang yang syahid. Satu sunnah yang kita pegang, tuan, sunnah, cara makan, cara minum, cara berpakaian.
tuan-tuan diberikan ganjaran 100 orang syahid. Saudara, marilah kita bersama-sama akhirnya saya nak tinggalkan 3-4 perkara sikit. Pertama, jangan biarkan sambutan Maulid Rasul ini datang dan pergi selama beberapa tahun dalam hidup kita, sehingga tidak meninggalkan satu kesan pun dalam hidup kita mengenai agama Allah SWT. Jangan. Tak lama lagi tuan-tuan puan ialah Isra dan Mi'raj. Tak lama lagi Isra dan Mi'raj. Saya yakin ada anak perempuan kita yang tua dah umur 26 tahun, tak pernah mendengar sekalipun kisah Isra dan Mi'raj. Yakin saya. Bila dia nak dengar? Padahal Isra dan Mi'raj, tuan-tuan, antara Nabi dan Rasul, antara Nabi dan Rasul dan manusia-manusia yang ada dan jin yang ada dalam dunia, tak pernah dipanggil untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang Jibril tak boleh pergi. Jibril kata, "Ya Muhammad, aku tak boleh pergi. Tempat yang aku tak boleh pergi. Kalau aku pergi, punah aku. Kalau tak pergi, hangus aku." Di mana tempatnya? Sidratul Muntaha. Nak terima apa? Nabi dijemput khas oleh Allah sebagai tetamu Allah untuk diberikan satu ibadat yang satu-satunya diberikan terus kepada Nabi, tidak melalui Jibril AS, namun ibadatnya salat. Jadi yang kedua, tuan-tuan, insya-Allah saya harap kita akan menjunjung 2 sunnah tinggal dari Muhammad. Mulai malam ini Al-Quran, hidupkan Al-Quran. Nanti bila saya datang ke adik, ada 5 tuntutan Al-Quran, ada 5 kewajipan Al-Quran yang diwajibkan diletakkan atas jembala kita, atas bahu kita yang mesti kita tunaikan. 5. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad. Paling tidak tuan-tuan dalam hidup ni, paling tidaknya, kalau tidak pergi pada matanya pun, tuan-tuan tahulah paling tidaknya sebelum kita mati ada 40 hadis dalam kepala kita. 40 hadis dalam kepala kita. Tak payah matan dia, ambil dia punya makna dah cukup. Ada berapa hadis dalam kepala kita sekarang? Okay. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah sempurna dengan merayakan hari keputusan Nabi Muhammad SAW ini, tuan-tuan dan puan. Saya harap sangat tuan-tuan sangat berikutan dengan Quran dan hadis ini. Quran dan hadis dua-dua sekali menyebut jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Pergi pasar malam tinggal solat, pergi bawa makan-makan tinggal solat, pergi subuh tinggal solat, abang ipar datang tinggal solat, tetamu datang tinggal solat, majlis kahwin tinggal solat, hatta kita pergi orang mati pun sebahagiannya tinggal solat. Betul tuan, betul. Jangan tinggal solat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Cek yang ustaz-ustaz yang datang. Ada tak hadis? Hadis yang sama, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum salat, faman tarakaha faqad kafara. Jadi setia Allah dengan makhluk insan yang diciptanya diikat oleh salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jangan. Yang keempat tuan-tuan dan puan, tak ada cara lain. Kalau tidak hari ini, bila lagi? Kita kena struktur semula keluarga kita, struktur isteri kita, struktur anak kita, struktur diri kita. Apa dia? Mengagamakan rumah kita, memadrasahkan rumah kita, memasjidkan rumah kita. Saudara, create satu environment dalam mana rumah kita, daripada gate-nya, masuknya, dapurnya, luarnya, ruang tamunya, ruang makannya, ruang biliknya, menggambarkan ada Islam dalam rumah kita, ada agama dalam rumah kita. InsyaAllah, yang akhirnya tuan-tuan yang saya mengharapkan, tidak lain dan tidak bukan satu perkara untuk selamat dalam hidup ini, untuk selamat. Saya nak cadang, tuan-tuan pun dah buat, saja nak cadang saja. Tuan-tuan memang dah buat, apa dia? Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Seboleh-bolehnya sebelum kita mati, tuan-tuan dan puan,
nama yang diberikan kepada kita ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid, rindu. Datang seminggu sekali tidak akan rindu, datang setahun 2 kali tidak akan rindu, datang hari-hari ikut cara Nabi baru ada kerinduan kepada masjid. Saudara, jangan tinggal masjid, jangan tinggal masjid. Kalau tuan-tuan tinggalkan masjid, ini rumah Allah, Allah tinggalkan saudara. Kalau tinggalkan masjid, tuan-tuan, Nabi tak akan mengakui saudara adalah umat dia. Kalau tuan-tuan tinggalkan masjid, tuan-tuan akan dinafikan daripada manfaat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mari kita raikan. Masjid sudah baik, presentationnya sudah baik, penjagaannya sudah baik, pengurusannya sudah baik, kebersihannya sudah baik. Saya tak pergi lagi bila ini, saya tak pergi lagi bila ini. Tapi saya rasa baguslah. Kita harap tuan-tuan bagi kita makmurkan saja. Tugas tuan-tuan bukan nak cuci, tugas tuan-tuan bukan nak pergi nak buat nak cat semula. Tugas tuan-tuan ialah memakmurkan saja, mendatangi masjid pada waktu-waktu sembahyang sekurang-kurangnya untuk mengagung-agungkan Allah SWT. Tuan-tuan cukup setakat itu. Hanya saya nak membuatkan tuan-tuan saja. Tuan-tuan nanti tengok dalam saya punya website. Tuan-tuan tengok website saya, tuan-tuan tengok dalam Facebook saya. Tuan-tuan tengok insya-Allah mana saya punya ni. Kad tuan-tuan dapatkan kad saya nanti. Minta di luar, ada kawan saya kat luar tuan-tuan, ada buku, ada kawan minta. Ini tuan-tuan kad saya. Di belakang tu ada 6 media sosial. Saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada YouTube. Sudah ada 4 tahun. Saya berdakwah ni tuan-tuan 2 cara. Satu ini face to face, yang ini face to face. Satu lagi online dakwah. Hari-hari ada new posting, new posting, new posting, new posting, new posting. Tuan-tuan apa buat? Tuan-tuan screenshot. Bagi sebanyak-banyak mungkin sahabat saudara mara kita, sebagai satu usaha dakwah daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan apa dia? Ini tuan-tuan adalah dakwah secara online. Sejak 4 tahun yang lalu saya buat ni, dan bagi yang pergi ke tempat ini tuan-tuan, free, tak payah 1 sen, tak payah 1 sen pun. Hanya tuan-tuan pergilah kepada teman-teman, kepada tempat-tempat, kepada sites, kepada platform-platform yang ada kat sini, dan sebarkan kepada tuan-tuan. Nombor 2, saya kata tuan-tuan, saya dah tulis 40 buah buku. Ini adalah buku yang terakhir. Mungkin ini adalah terakhir. Dan sehingga saya mengembuskan nafas yang terakhir. Agak inilah sumbangan terakhir saya kepada umat Muhammad SAW. Buku ini, tuan-tuan, buku ini namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ini. Isteriku bukan bidadari, itu rendah. Isteriku bukan ahli biasa, ahli syurga biasa, itu rendah. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Siapa dia Ketua Bidadari Syurga? Apa syarat dia Ketua Bidadari Syurga? Apa amalan Ketua Bidadari Syurga? Apa amalan siangnya? Apa amalan malamnya? Apa amalan dengan suami? Apa amalan dengan anak-anak? Apa amalan dengan jiran? Apa itu? Semua macam manual. Saya tulis macam manual untuk memberikan isteri tuan-tuan, isteri saya, anak-anak perempuan saya, anak perempuan tuan-tuan menjadi Ketua Bidadari Syurga. Buku yang kedua, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan, kita dah hidup, saya Hasan Ali dah hidup 76 tahun, tapi bila mati, tidak mati dalam Husnul Khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tak mati dalam Husnul Khatimah. Tak tahulah tuan-tuan, satu tragedi yang besar dalam hidup saya kalau saya tidak mati dalam Husnul Khatimah. Saya tulis buku ini juga dalam form manual tuan-tuan. Apa itu Husnul Khatimah? Macam mana Husnul Khatimah? Kenapa mesti Husnul Khatimah? Apa jadi kalau kita mati tidak dalam Husnul Khatimah? Apa syarat nak mati dalam Husnul Khatimah? Apa amalan nak mati dalam Husnul Khatimah? Semuanya dalam buku. Dan buku ini tuan-tuan banyak akhir untuk anak-anak. Sebagian daripada buku ini saya tulis dengan linangan air mata tuan-tuan. Ada satu subchapter namanya Anak Derhaka. Tuan-tuan perempuan baca setiap malam. Sampai baca putakan hadis tu kat rumah. Tuan-tuan baca satu malam satu muka, satu malam satu muka, satu malam muka. Ambil bab chapter yang namanya Anak Derhaka. Saudara-saudara, saya tulis buku ni sampai kepada anak-anak kita tuan-tuan. Bila tuan-tuan sakit, nak pergi bilik air, tak boleh pergi sendiri, kena dipapah. Anak-anak inilah yang akan membasuh dubur tuan-tuan. Anak inilah yang akan membasuh tuan-tuan najis tuan-tuan.
Pasal mereka anak yang saleh, anak yang solehah. Najis yang begitu busuk. Bagi anak-anaknya Allah takdirkan wangi najis-najis itu. Habis dia bercuci dubur, habis bercuci najis buat dan buat. Dalam hati dia terketuk dan bagi tahu mak dan ayah. Maaf, besok jangan orang lain buat kerja ini. Saya juga besok, saya juga besok, saya juga besok. Matilah mak, mati mak. Anak ini tuan-tuan, yang esok-esok ke depan, dia ke telinga mak dan ayah. Mama, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Mati dia mak dan ayah. Anak ini tuan-tuan sing-sing tangan masing-masing. Memandikan mak dan ayah anak-anak sendiri. Mengkapankan mak dan ayah anak-anak sendiri. Menyebayangkan pun akan menyusul ke depan seorang daripada anak kita. Mengimamkan salat jenazah. Mengkuburkan anak-anak ini yang meletakkan kita ke liang lahat. Menyendingkan kita ke liang lahat. Dan setiap hari 5 kali waktu, 5 kali satu hari satu malam. Mendoakan roh yang telah pergi. Tuan-tuan sebutkan anak mana tuan-tuan. Bagi dia baca buku ini. Mentelaah buku ini tuan-tuan. Supaya anak-anak itu wujud dalam lingkungan keluarga kita insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang akhirnya saya nak sebut. Tuan-tuan dapatkan ini. Ini sumbangan wakaf tunai untuk kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Saya sedang membangunkan bersama dengan Majlis Agama Islam Pahang, tuan-tuan, dibentuk namanya Tanjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan. Sebagai ingatan pada malam ini, milestone kepada kehadiran kita malam ini. Kulurkanlah sedikit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat apa QR code. Tuan-tuan boleh bagi macam bentuk cash. Bagilah sebagai namanya wakaf tunai untuk membangunkan kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Kompleks Tanjung Khatimah ini dalam satu perkataan ialah tempat untuk melatih, mendidik manusia daripada mana pun mereka datang, termasuk mungkin beruntung ini. Untuk apa? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu kursus tentang kursus itu satu minggu. Ada 5 kursus, ada 5 modul. Apa tajuannya? Modul 1, mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah modul 3, 4 dan 5. Tuan-tuan, inilah tempat satu-satu dalam dunia. Tak ada dalam Arab Saudi. Tak ada dalam dunia. Ada di Malaysia lagi. Tempat untuk kita melatih mendidik manusia. Akhirnya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir kita terangkan insya-Allah sebagai salah satu cara untuk kita mendapatkan dana terus-menerus untuk membangunkan kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Kita ada profit centers. Profit center itu terangkan siapa yang ada sakit, misalnya otot, sakit lutut, slip disc, sakit sendi, stroke, ataupun baru kena heart attack, sakit-sakit migraine, sakit saraf, tuan-tuan bolehlah telefon dia tuan-tuan. Kita ada 3 pakarnya, 3 pakar yang berada di setapak di sana. Tuan-tuan boleh call untuk isteri, untuk anak, untuk siapa pun saja dapat khidmat mereka. Keuntungan ini, buku ni tuan-tuan, buku ni, keuntungan buku ni, dalam 2 tahun saya bawa buku ni, kita dah collect 2.6 juta ringgit tuan-tuan. 2.6 juta ringgit. Semuanya sebagian besar dimasukkan dalam tabung kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Inilah sumbangan saya tuan-tuan. Tiap-tiap hari, boleh katakan tiap-tiap hari without fail, saya akan ke Kedah, saya akan ke Kelantan, saya akan ke Terengganu, saya akan ke Johor, saya akan ke Sembilan. Macam inilah program ini tuan-tuan. Yang kita bagikan buku ini dan sebagai daripada kutipannya untuk Tanjung Husnul Khatimah. Tetap pergilah kepada website, pergilah kepada Facebook, cari tentang kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Cukup sampai itu. Terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada saya, minta maaf kerana terlanjur sedikit. Ini ada baik daripada saya, ada baik daripada tuan-tuan, ada baik daripada semua. Maaf daripada saya. Mohonlah tuan-tuan kalau ada perkataan perbuatan saya untuk menyampaikan ini menyinggung perasaan tuan-tuan. Saya ucapkan maaf kepada tuan-tuan insya-Allah. Terima kasih kepada masjid, terima kasih kepada Nazir, terima kasih kepada datuk kuasanya, terima kasih kepada imam, kepada Bilal, dan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah bersedia dalam kita. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan banyak perkara yang memberikan pengertian dan amalan untuk kita juga di media belakang. Dan insyaAllah